pimpinan pegawai-pegawai masjid, yakni tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal dan Siap, khususnya kepada pimpinan-pimpinan masyarakat Ahlul Qaryah, ibu-ibu, bapa-bapa, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, merafa' kesyukuran dan puji-pujian hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini masih lagi diberi peluang anjakan hidup sebagai seorang yang masih lagi muslim dan moga-moga mukmin dan lebih-lebih lagi muttaqin, yaitu Islam, iman dan bertakwa kepada Allah. Tambah-tambah yang berani mari masjid, yang solat masjid, itu antara tanda orang yang beriman kepada Allah. Ramai ahli qaryah di masjid ni, tapi yang Allah pilih hanya tuan-tuan sahaja. Mungkin termasuk saya, kalau duduk di sini mungkin tak datang masjid selari bulan, kerana kadang-kadang disibukkan dengan bermacam-macam urusan. Lepas tu Nabi pesan, rebut peluang 5 sebelum datang 5, antaranya ambil peluang time lapang sebelum sibuk, susah sebelum kaya, hidup sebelum mati, muda sebelum tua. Lepas tu kita tengok kat masjid ni ramai geng tua-tua belakang. Semuanya boleh katakan bakal-bakal jenazah, baik yang ibunya, baik yang bapaknya. Yang ibunya datang ramai dah menopause, yang bapak-bapaknya bakal mampus. Bunyi kasar tu contoh dia. Anak muda ni, inilah Nabi sebut pentingnya ilmu. Sehingga kan Abu Al-Atahiyah wafat 221 Hijri, dia kata, inna syababa wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadatin. Sesungguhnya remaja, orang muda, satu, masa lapang, dua, kemewahan, nombor tiga. Tiga ni boleh menjadi pembuka kepada kefasadan jahat dengan pelbagai cara kejahatan yang boleh buat. Kenapa ulama sejak 1200 tahun yang lalu telah membicarakan tentang anak muda, gejala-gejala sosial, kebejatan akhlak yang berlaku di negara kita, sebagai contohnya ialah persentasenya di kalangan anak-anak muda. Tuan-tuan tengok sekali, yang nak menghibur pun anak muda, yang jenis nak seronok-seronok anak muda, semua orang muda. Yang bahagian dadah pun anak muda, yang buang masa pun anak muda, remaja. Sebab itulah kalimah anak muda ini, Nabi suruh pemimpin meraihkan anak muda. Pemimpin bukan maksud saya pemimpin negara, negeri, maksud pemimpin, ayah, pemimpin, ketua kampung, Tuan Haji Zainal Azim, pemimpin juga. Nabi kata, rahmatilah, sayang anak muda. Apa nak jawab? Kerana di ketika orang tua menentang aku, anak muda lah support aku. Ada hadis dia.
Ketika golongan-golongan tua menentang aku, Abu Sufyan, Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang seerti dengannya, menentang aku, anak-anak muda inilah yang menjadikan defender kepada tubuh badan. Zaid bin Harithah, Silia, Usamah bin Zaid, Mus'ab bin Umair, Ali bin Abi Talib, Abu Bakar masih muda waktu itu, kategori below 40 years old. Waktu orang tua-tua menentang aku, anak muda defend aku, maka sayangilah, rahmatilah anak muda ni. Nabi pesan, kalau kamu tak jaga bergelak, dia jadi punca maksiat pada satu kampung. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, kalau kamu nak tengok masa depan sesebuah negara, lihat anak muda hari ini. Dia tak kata orang tua. Orang tua ni yang kecil hati pula. Haji Zainal kecil hati kan. Oh, ustaz ni kata kaku ke? Tidak. Saya pun dah masuk 50 dah. Bukan orang muda lagi. Future, masa depan sesebuah negara. Lihatlah anak muda pada hari ini. Anak muda hari ini merupakan pencorak sebuah kain, nak jadi batik ke, nak jadi pelekat ke, masa depan sebuah negara. Muhammad Al-Fatih below 21 years old. Muhammad Al-Fatih Sultan yang membuka kota Constantinople, below 21 years old, still young. Tuan-tuan, sebab itu bila Rasulullah SAW tengok anak-anak muda dalam masjid, kanak-kanak contoh bermain di masjid, Nabi seorang pemimpin lepas solat, Nabi tak pernah marah. Nabi panggil seorang-seorang, mari, siapa nak memanah, saya akan ajar cara nak memanah. Sahabat-sahabat masih kecil itu meriwayatkan, lalu kami memanah dengan Nabi SAW. Seorang sahabat meriwayatkan, ketika dalam masjid kami berlari-lari kiri kanan masjid, maksud dia budak-budak. Lalu Nabi panggil kami, kalau sesiapa kuat berlari, duduk di sana ni contoh, duduk di belakang, lari lawan pegang, siapa pegang jubah saya dulu, pakai saya dulu, aku akan bagi hadiah dekat dia. Nabi melayari jiwa anak-anak dan Nabi melayan kerana anak-anak. Saya ulang balik, Nabi melayari jiwa kanak-kanak dan Nabi melayani kerana budak-budak. Sebab mereka bakal pemimpin akan datang. Tengok. Yang keduanya disebut sebagai masa lapang. Ini tuan-tuan ni subhanallah. Jangan risau tuan-tuan. Tuan-tuan turun tangga, jatuh terbalik, meninggal, syahid insya-Allah. Jangan risau. Nabi pesan kepada semua manusia, hadis sahih sebut, jika kamu melihat seseorang berulang al-i'tadu ilal masjid, ulang alik ke masjid rumah, falyashhad bi imanihi, saksikanlah dia memang jenis orang beriman. Tuan, ingat senang nak mari masjid. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan sendiri. Wallahi, jangan tuding kat orang. Ingat senang nak mari masjid. Sebab tu dalam laungan di rumah mana ada azan, kita qomat besok aja. Di masjid kata hayya 'alas salat. Bunyi dia gitu. Apa kita kata? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Berat. Sebab tu tak mustahil orang yang jauh boleh mari masjid, orang sebelah masjid tak datang masjid. It's not impossible. Benda berat. Mungkin Bilal azan tak sedap ke tak? Bola. Aku malas mari Bilal azan tak kena tajwid. Kenapa tak pergi masjid? Masjid panas. Aku tak tahan masjid Kampung Paya ni panas.
Dah bubuh aircon, kenapa tak datang? Sejuk. Orang kalau jiwa uskedil kandir bon kharab हो गया आपका जवाब नहीं कर सकते ना क्यों खराब हो गया rosak jiwa ni pasal macam-macam alasan keluar. Siapa bantu dia support syaitan, nampak tak? Yang kata kadang-kadang ustaz pun kadang susah meriuk. Kalau rumah jauh nak kereta tu lain cerita, ni dekat-dekat ni. Sebab apa? Pilihan Allah ibu-ibu. Ibu malam ni memang marvelous, amazing tonight because you all datang ni dengan kuliah. Saya pun tak sangka boleh mari sini. Kalau ikut jadual, saya dekat Melbourne. Akad nikah anak angkat tadi. Jadi pergi 3 hari besok balik. Semalam pergi kalau ikutnya pukul 10.40 dan balik besok sampai pukul 8 malam. Sebab ada akad nikah. Saya kata kat ayah dia, bro, saya kata. Orang korporat ni bro je, bro. Pergi bro, tiket 3,700 pergi balik. Punya perjalanan 16 hours. 16 jam pergi balik. Tak berbaloi. 16 jam tolak 72, tinggal beri je. Saya kata tak payahlah kan, segala aku tolak kau pergi ni ceramah banyak. Saya tolak aja, tengok-tengok sahabat kata, Syekh, dah ada masuk dah 3 tempat, 4 tempat, pilih mana satu. 31, 1 dan 2. Ada 4 permintaan. Dan saya kata tak apalah, pilihlah Masjid Kampung Paya ni, kebetulan dekat dengan kampung saya di Kemunting Bukit Jana, nama Kampung Paya. Buhlah. Dan seolah-olah semalam saya 2 malam sambutan bersama MB Terengganu, Hari Merdeka 2 malam. Saya balik pagi semalam, terdetik hati saya nak ziarah sepupu mak saya yang kanser prostat. Kanser ni lah apa nama benda tu lah. Tahap 4. Saya dah pergi dah pada 17 hari bulan Ogos. Tapi sebab ialah tengok busy, kan? Tengok busy. Busy saya bukan pergi bola. Busy saya ceramah. Nak pergi tak pergi, nak pergi tak terpergi, tak terpergi. Dan sepupu mak ni macam kita ni ikon dia lah. Ialah saya ni anak sepupu dia. Dia seronok sebab anak sepupu dia ni ustaz, kata dia. Masa nak balik tu dia genggam tangan anak saya yang sulung mari. Dia kata, Along, jaga ayah elok-elok. Saya tak dengar, isteri saya dengar. Isteri saya beritahu malam, bang, kata dia, Pakcik Din pesan dekat Along, genggam tangan salam tu, tolong jaga abah elok-elok. Sebab saya warded 4 bulan. Problem, my backbone, sleep disc dan infections are very high. CRP around 60, tinggi. Dia mari 2 kali 3 kali ziarah saya. Jadi kebetulan ditakdirkan pula nak ditanam di Kampung Chua. Saya pergi malam, saya turun airport, saya pergi on the way pergi 10 minit, dia hantar pakcik dah meninggal dunia. Tak apalah, teruskan pergi. Lalu sembang seorang tu, adik ataupun adik ipar dia, Ketua Jabatan Urologi Hospital Serdang, Datuk Muhammad Asri namanya, lebih kurang itulah. Dia dah tanam ke bumi di Kampung Chua. Jadi saya tengok pula semalam, tengok, saya kata Kampung Chua, dia kata kat mana? Dia kata lepas Lukut, dia kata dia cemang itu lebih kurang. Oh tak apa, dia kata kalau start ada masa, saya kata malam ni tak boleh sebab saya ceramah awal Muharram di Rawang, dia kata. Dia kata malam besok insya-Allah kebetulan ditakdirkan saya ada ceramah di Surau Kampung Paya. Oh, dia kata dekat sangat dah. Ahlan wa sahlan, marilah. Bukan ada kaitan pun keluarga sini. Cuma dia dikebumikan rumah ibu mertua dia. Jadi benda ni kadang-kadang tuan-tuan kena faham tentang kalimah takdir. Tahu takdir? Terima ceramah sini rupanya senang. Ayolah, bukan apa ni Tuan Nazir pergi pun bukan nak tahlil pun. Tahlil apa depa, kita nak habis Isyak, depa dah habis Isyak. Jadi tunjuk muka lah sebagai, kata orang ni, ambil hati pun masuk jugalah. Dia orang berbesar hati lah kalau kita mari, kan, besar hati, seronok. Jadi kurang-kurangnya ada kebaikan. Lagipun sepupu, my mother, mak saya punya sepupu betul. Kita Musliman, malam ni sepatut saya di Australia.
berkawan dengan kangaru dan sebagainya. Rupa-rupa dipilih untuk melihat kangaru-kangaru apa di kampung ni, masya-Allah kan. Jadi nak beritahu kangaru tak ada di sini, orang ada. Apalah tuan-tuan, ada kebaikan ini dikatakan takdir Allah. Yang kedua ialah masa lapang. Yang ketiga disebut apa dia, iaitu kemewahan. Mewah sangat. Yang duk sponsor benda mengarut. Saya tak tahulah kalimah saya pakai, saya orang utara tuan-tuan. Saya dilahirkan di Taiping tahun 69 dan dibesarkan oleh my grandmother umur setahun setengah di kampung Bukit Larik, Kuala Nerang, Kedah, Parlimen Padang Terak, Ulu tu. Dia cakap orang Kedah ni dia agak lepas mulut sikit. Kalau terlepas orang New Zealand jangan marah tuan. Ni standard lah. Macam Terengganu tu bodong. Tu dia biasa. Bodong kan. Roti canai kosong, roti bodoh dia panggil. Ya. Siapa makan ni memang bodoh betul lah. Tuan-tuan. Jadi nak bagi tahu yang panggil orang buat maksiat ini bukan orang susah tuan-tuan. Orang kaya. Yang sponsor benda mungkar orang kaya. Adakah kaya macam ni? Tak. Ini tajuk malam ni saya tak tahulah tajuk apa malam ni. Ni baru mukadimah ni, dah pukul 8.30 dah. Sebab sambutan awal Muharram, saya pun tak faham sebab nak cakap apa malam ni. Agak-agak lah. Merdeka pun boleh juga. Semalam merdeka. Ma'al Hijrah pun boleh juga. Sebab malam tadi Ma'al Hijrah. Nak cakap awal Muharram pun iya juga. Maka tajuk kita hari ni ialah 3 dalam 1. Dah bunyi dah Aisyah. Aisyah tu. Pergi berapa Aisyah sini? Tak apa kalau bang azan tak apa. Ni tak panas kita apa azan je. Kalau panas jangan azan, dia potong steam. Ni lepas tengok. Arab tadi. Bang Imam apa Mekah sekali. Insya-Allah. Nak ni buat apa ni? Bagi mesra dia. Balik lewat semua-semua. Bukan suku. Tak pulang. Apa segar lah ya Allah. أشهد أن لا
صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد وبعث مقام إنك لا تخلف الحمد لله فتح الله عليه. Ni lepas azan asyak pun nak start. Lepas maghrib mukadimah. Kuliah kita ni gabungan lepas maghrib dan lepas isyak. Jadi kuliah maghsyak. Kalau ceramah tabur subuh maghsyabuh. Ya, lepas tu ustaz kena tabuh. Panjang gila ceramah. Baik, yang pertama ni. Masa ni kan, kalau saya tak ada hal pun saya ingat kena jaga masa juga. Yang pertama saya nak cerita tentang kalimah merdeka. Ini ditakdirkan, tahun lepas tak macam ni. Ditakdirkan selang sehari je. Ayat yang paling sesuai ni pada hemah saya lah, ilmu yang saya ada. Boleh tengok dalam surah Al-Hajj ayat 41. Siapa ada smartphone boleh tengok. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. Surah Al-Hajj ayat 41. Yaitu mereka yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi, alladzina immakkannahum fil ard, mereka yang jika sekiranya kami berikan kepada mereka kuasa di atas muka bumi. Kena buat apa? 4 benda. Nak kekalkan kepimpinan, 4 benda. Aqamus salah, ajak orang solat. Ini penting masjid. Aqamus salah, bukan senang nak ajak orang salat. Tersuruh bohong lah tuan-tuan. Kadang-kadang menantu kita tak solat pun, nak suruh solat pun jadi segan. Anak kita tak solat, kita kata solat sah. Orang yang diberikan kuasa di atas muka bumi ini, diberikan kuasa dalam rumah tangga dia, yang mula-mula ialah solat. Itu tiang. Dan Allah berikan motivasi dalam ayat Quran. Allah sebut, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah garanti. Adik-adik orang muda, Ustaz nak beritahu, Ustaz pun muda kat dulu ni, isap rokok. Tingkatan 3 Ustaz isap rokok curi-curi. Standard lah tu. Saya bukan sekolah agama, saya sekolah menengah kebangsaan pokok Sena Kedah. Sampai form 5. Tingkatan 5, batu 18 tahun, 16 Januari ke Karachi, Pakistan, lebih kurang 7 tahun. 1994 balik dan berkhidmat di Kuala Selangor sampai sekarang duduk di Kuala Selangor. Maksud kalau adik-adik remaja kata, Ustaz ni tak rasa zaman, dak, zaman kami pun dah rokok dadah. Saya kawan dengan geng ganja. Ni cacat rumah Allah, saya bercerita terang-terang. Saya kawan geng-geng ganja, jaga dusun durian, dia pemakan ganja, saya tak makan ganja. Saya tukang ambil batang betik tu, kepok-kepok buat dalam botol tu, saya yang buat, tapi saya tak isap. Punya bagus iman saya.
Jaga dusun durian, dia bawa 2-3 apa nama kertas minyak tu, berbalut semua naik atas pakat sedut. Alhamdulillah, saya nak okok pun saya tak isap ganja. Mungkin iman saya kuat waktu itu. Tapi saya tak boleh kawan, haram kawan dengan dia orang lepas tu. Haram kawan. Kalau saya biarkan saya kawan dengan dia orang, memang confirm sekarang duduk di CCC, Care Center. Confirm. Ni nak beritahu adik-adik. Sebab itu tuan-tuan nak kena faham, anak-anak kalau tak solat mudah terjebak dengan benda mungkar dan maksiat. Percayalah. Alah, orang semayang mu buat maksiat, mak dia kata. Dapat mak mulut bawang ni mampu. Mayang tu hang 4 bila tu hang tu tangkap khalwat dengan janda ujung tu. Tu cerita lain makcik. Bila Allah kata solat pasti cegah benda fahish, keji, zina dan mungkar, percayalah 100%. You must believe 100%. Put in your heart. Solat. Orang yang merdeka, jiwa merdeka, kalau orang muda tak solat, seronok muzik lebih pada solat, rosak negara akan datang. Percayalah ni, dengar elok-elok. Tarikh keramat 1 September bersamaan 1 Muharram 1441. Adik-adik dengar elok-elok. Kalau saya meninggal nanti 10 tahun akan datang, 20 tahun tengok, you sekarang umur 10 tahun, you tengok 30 tahun, 20 tahun akan datang. Kalau anak remaja, pemimpin masyarakat, pemimpin kampung, mak bapak, sebesar-besar pemimpin mak bapak tak ambil tahu tentang solat anak, percayalah anak-anak akan terajang mak bapak dia nanti. Percaya, saya cakap tu terang. Sebab aset ataupun diprotektor untuk jadi anak yang baik, solat is number 1. Jangan cerita banyak. Baik macam mana pun solat tak jaga, tetap tak baik dengan Allah. Tu, merdeka yang pertama solat. Muhammad Al-Fatih tanya, siapa di kalangan tentera-tentera saya yang tak pernah tinggal solat malam? Semua tak angkat. Yang angkat Muhammad Al-Fatih. Padan dia menang. Dia tanya siapa yang bla bla bla, semua angkat tangan. Okey, siapa yang ada angkat tangan? Dia tanya siapa yang tak tinggal solat malam, dia angkat tangan, tentera tak angkat. Ada 5 orang lebih kurang kot. Lepas tu dia hebat. Kan? Ni contoh. Yang kedua, ni maksud tak ada ni. Yang kedua, wa atau zakah, saving plan. Orang yang merdeka, ekonominya kena hebat, duit dia kena banyak, duit dia kena ada, saving kena ada, future saving. Bagi ceramah tempat kau pernah 7,000, 27 tahun umur, tanya dia, ada apa? Kereta ada, rumah dah ada. Tanya, tabung haji simpan ke belum? Dia kata belum simpan lagi. Dia nak tunggu umur 60 tahun baru pergi. Apa punya mangkak? Kalau disimpan RM1 sebulan, setahun 1,200, 10 tahun 12,000, umur 27, 37 tahun umur dia confirm, insya-Allah dia boleh pergi. Ekonomi penting. Jangan kata ekonomi tak penting. Hello tuan-tuan, Nabi sampai Madinah, apa Nabi buat? Antaranya Nabi buka pasar orang Islam di Madinah. Nak lain, nak saing, nak berlawan dengan pasar Qainuqa yang dikuasai oleh pembesar-pembesar Yahudi waktu itu. Nabi bina pasar, mereka hantar samseng Yahudi namanya Ka'ab bin Ashraf, runtuh pasar Nabi, habis rosak. Nabi kata tak apa, lama mana dia nak runtuh, kita buat lagi besar pasar daripada pasar yang semalam yang runtuh. Akhirnya pasar Qainuqa ditutup kerana kuasa membeli di kalangan penduduk-penduduk di Madinah, membeli di pasar Islam. Tuan-tuan faham tak? Ekonomi, because return on investment, maksud dia pulangan daripada pelaburan duit zakat tu mari balik kepada orang Islam. Ni contoh. Kena ada.
Orang-orang yang merdeka mesti kena power dari sudut ekonomi. Ibu-ibu, saya Ustaz Sembahrin belajar di Pakistan hampir 7 tahun, 1 sen pun saya tak bayar kat universiti. Bahkan universiti bagi kat saya extra pacis takriban ₹10. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ada lagu ni. 13 tu 13. Takriban ₹10 saya. ₹10 extra pacis. RM10 Malaysia extra mata wang. 1 sen pun tak bayar. Pasal apa? Korporat dia yang duduk di Pakistan, duduk di Malaysia, duduk di Canada, duduk di Netherlands, duduk di Luxembourg, duduk di Amsterdam, banyak Amsterdam, Netherlands lah. Kemudian duduk di Saudi, duduk di Qatar, dan duduk di Korea, Jepun, dan yang paling dahsyat duduk di Jerman. Yang buat kereta mahal tu, skating tu, ialah orang daripada India Muslim. Siapa beli kereta mahal macam Ferrari apa, yang buat tu adalah tokohnya ialah tu orang India keturunan Muslim. Dia orang ni bayar zakat. Sebab tu saya belajar Sekupang ada lebih kurang hampir 1000 pelajar Malaysia tak bayar walau 1 sen pun, bahkan dapat tiket free lagi balik Malaysia. Sekolah kita ada? Tidak. Apa kita harap? Kita harap kerajaan lah bagi. Kalau kerajaan tak bagi, tutuplah sekolah. Di Pakistan, kerajaan dia tak bagi. Nak buat sekolah, cari sendiri. Tapi rakyatnya hemah. Rakyat dia nampak masa depan. Tuan-tuan bayangkan korporat-korporat yang ada luar negara, dah meninggal dunia ada. Ni yang dia bagi saya makan tajaan percuma ni, ceramah kata tempat dah hampir lebih kurang 24 tahun dah berceramah. Betapa besar pahala mereka duduk dalam kubur. Betul atau tidak? Itu maksud dia saving for future. Maybe now and hereafter. Tak masalah. Merdeka. Ini contoh. Yang ketiga, orang merdeka apa dia? Iaitu disebut dalam Al-Quran tadi ni, wa amaru bil ma'ruf. Suruh orang buat benda ma'ruf, benda baik. Masjid yang Tuan Nazir sebut tadi ni ajak buat apa nama tadi? Bacaan Quran. Orang tua-tua baca Quran, tak sorok malulah kata pengurusi. Betul. Malu buat apa? Kalau you sayang Tuhan, kalam Tuhan pun tak kerti nak sebut, tak malu ke? Ustaz malu. Sebab tu dia panggil kelas orang tua-tua. Apa ni? Jadi ketua, gitulah kot. Kelas orang tua-tua, ketua. Tak apalah. Alam nas, memang yang mengajak tu sabak sungguh. Saya tak boleh mengajak sesepak tu. Alam. Oh, marah tu. Aku tombok orang tua ni gang. Oh, jadi gitu. Oh, nampak. Saya tak boleh. Yang mengajak tu memang bagus lah. Siapa mengajar? Imam satu mengajar, ya Allah, memang tahan telinga. Waduh. Oh. Imam kata waduh. Kan kalau dia meninggal dunia, lepas balik kelas Quran pada petang hari sebelum maghrib, kelas dia buat contoh, dia mati syahid. Very simple. Yang baca Quran pandai belum tentu syahid lagi. Tuan-tuan, jangan malu. Yalah, pengalaman baca Quran ada juga tentang pengalaman. Tuan-tuan pernah dengar YouTube, yang dalam YouTube tu, saya pernah pengalaman semayang belakang imam yang baca sebiji Jawa dia tu memang totok sungguh. Saya ingat sekarang ni rumah Allah bukan bohong, tidak, dia baca Ijajul. Patutnya idza zulzilatil ardu zilzalaha
Wa akhrajatil ardu athqalaha. Dia baca apa? Allahu Akbar. Saya kata ni confirm dah ni, aku ni masuk alam bunian dah ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lagu Sunda dia bawa. Anaklah ikan di dalam kolam. Itu tuan. Habis wala dolin, amin kita ya kan. Biasalah orang Melayu kan. Ijajul jilatil artu jiljalah. Saya dah nak gelak dah. Saya ingat ke orang, saya pernah kata ke satu ustaz tu, dia buat macam tu, contoh dia Jawa. Dia kata takkanlah Jawa macam tu. Ustaz ni nak buat gelak-gelak biar contoh elok sikit. Saya kata dekat dia Tuhan balas, wallahi kat saya balik. Ustaz berceramah jangan nak kutuk dia. Dan tuan, dia pernah cerita Imam Sengau. Sukalah Allah balas balik. Ustaz ni bukan dia maksum, dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Tapi dia cerita Allah balas kat saya balik. Imam tu Sengau. Soft jadi apa bayangkan kalau imam masjid ni jadi pintu. Salam-salam orang tak ada, tergolek habis apa kat gelak. Kaki naik kata gelak. Dia kata stop. Dia kata apa dia kata? Soft. Oh. Allahu Akbar. Tuan-tuan saya tahan tuan. Perut saya ni tahan, tarik nafas supaya nak tahan gelak. Duduk soh depan mak tu. Saya ni tunjuk muka gini. Janggut dengan panjang, dia tak tolak aku, haram betul orang tu. Betul good. Saya tunjuk muka, sesenyum, dia buat apa? Dia tolak agak si Sengau tu. Top kata dia. Allah tu saya kata, dia tarik nafas. Tak apa, lepas dah. Sekali dia baca apa? Sabbihisma panjang. Allah. Saya kata ya Allah. Saya orang sebelah ni. Yang saya suruh nak makmum khusyuk. Punya jadi bodoh betul tu dah. Apa nama? Apa nak? Saya rokok, lepas selesai saya pun minta izin untuk keluar. Saya tunjuk gini, sakit perut. Saya pergi bilik air kan, saya gelak. Sebelum gelak saya selak dulu kain naik ke atas. Memang taik keluar tuan-tuan. Nak cerita hello bukan pasal nak gelak. Tahu pasal apa? Punya teruk masyarakat kampung tu tak ada orang boleh jadi imam. Lah dia kata kalau pergi kampung iman kata gimana ni buat mata pola iman tak ada baca tak sedap. Betul. Tuan-tuan, punya teruk maknanya kampung tu tak boleh, tak ada orang jadi imam. Bayangkan kalau jenazah depan tu dia buat ngekek jenazah tu. Hidup ke? Tuan-tuan, bukan nak menghina, tidak. Nak bagi kita dalam kitab fiqh, orang Sengau memang tak boleh jadi imam kepada makmum yang tak Sengau. Melainkan imam Sengau untuk makmum yang Sengau-Sengau. Itu kaedah mudahnya. Tuan-tuan, mengajak orang buat benda baik, wa amaru bil ma'ruf. Apa tuan-tuan? Di sini ada maksud hijrah, perubahan. Okey, relate. Merdeka itu adalah hijrah. Hijrah adalah merdeka. Nabi berhijrah sebab nak mendapatkan kemerdekaan daripada persoalan akidah. Nabi berhijrah kerana nak memerdekakan sahabat-sahabat daripada kezaliman kufar waktu itu. Betul atau tidak? Memang kena tajuk ni, antara hijrah dan merdeka. Apa dia merdeka? Hijrah maksud dia pembaharuan, tajdid. Sebab merdeka ni, orang merdeka hanya menjadikan orang tu berkuasa. Kita merdeka, Tunku Abdul Rahman, Allahyarham Tunku Abdul Rahman,
Dia usaha kemerdekaan. Kenapa? Sebab kita tak nak bagi physically orang kafir ataupun apa nama ni, penjajah. Betul atau tidak? Lalu kita sudah berhijrah. Apa dia? Kita telah mengubah suasana politik negara kita. Tunku Abdul Rahman jadi Perdana Menteri yang pertama. Lepas tu apa lagi? Lepas tu lupa dah apa. Tun Abdul Razak, Tun Sinaan dan seterusnya sampailah yang keempat dan sampai sekarang ni yang ketujuh dan serti dengannya. Tuan-tuan, apa maruan? Tengok, wa amr bil ma'ruf. Anak-anak muda, masjid ni dia tak boleh hanya buat kuliah agama sahaja. Tak sesuai dengan anak-anak muda. Masjid ni kalau nak buat tuan cuti sekolah, bentuk-bentuk sukan, bentuk permainan, bentuk sukan-sukan. Kalau nak buat kursus pun bukan kursus jenazah. Ini yang saya akan cuti sekolah, kursus jenazah budak-budak tu. Yang datang kursus jenazah semuanya bakal-bakal jenazah. Pergi bilik air kerap nak kencing ni kerjanya, bam meninggal seorang, terus jadi model. Budak-budak muda tanya, kursus jenazah, gila kau kursus jenazah, bila kau nak mandikan orang, kata dia. Buang masa, kata dia. Tunggulah tua kerang, kata. Dia cakap rock tentang kita. Lepas tu pula yang datang jenazah ni dah baru tua-tua dah lebih kurang. Ustaz buat lawak nak gelak pun tak boleh. Gitu je boleh. Gelak lebih darah tinggi. Apa nak buat? Tuan-tuan, dekat masjid yang luar ni, pihak biro sukan belia mesti buat satu tapak permainan untuk anak-anak. Tu hijrah. Beli tiang gol futsal. Ni luas tengok parking luas tadi. Boleh 2 tiang gol futsal dengan jaring sekali. Budak-budak petang-petang pukul 5.30 boleh main futsal. 5, 11, 10. Bila azan datang siapkan dia orang setengah jam, siap bilik persalinan mandi terus. Lepas tu lepas mandi naik semayang maghrib, lepas tu asyak dia boleh balik. Lepas maghrib buat kelas tadarus Quran. Bukan tunggu Ramadan dia. Ini masalah orang kita tuan-tuan. Kena pelbagai lepas 3 hari, minggu lepas satu lagi cuti 3 hari juga. 14, 15, 16, minggu depan 7, 8, 9 cuti saja. Orang kerja kerajaan untung bulan ni 17 hari kerja. Gaji penuh. Tuan-tuan, buat apa? Budak-budak suka rempit. Layarilah, layanlah merempit tadi ni. Dengan apa? Berubah hijrah sikit, anjakan paradigma. Buat apa tuan-tuan? Buat program jom bermotor. Kelab remaja masjid, panggilkan dia krim. Contohlah kelab remaja masjid namanya krim, kan? Ataupun Krins, kelab remaja Islam Negeri Sembilan, Krins ataupun krim. Buat apa? Hari Sabtu Ahad, hari Ahad dan sebagainya. Okey, ada tawaran untuk pergi jom bermotor di seluruh daerah Parlimen Port Dickson. Contoh, bermula di masjid mana? Masjid Kampung Paya. Ada 200 biji menyertai program. Telefon pihak trafik jadi marshal, jaga depan dan belakang. Pergi mana? Anak-anak muda dibawa masjid ni. Pergi masjid Lukut, lepas pergi masjid Cuah, lepas tu boleh masjid Bukit Belanduk, mana Bukit Rimau, mana Bukit Setan, pergi belaka. Naik motor ramai-ramai, masjid buat keluar duit. Seorang RM10, RM5 bagi token, bagi tahu dekat Petronas hujung atau Shell hujung tu, ini kupon RM5 masjid punya, nanti claim dengan kami. Tuan-tuan, budak-budak seronok tu dapat RM5 dia seronok. Budak-budak ni duit selesai masalah. Tak salah dan tak berdosa tuan-tuan beli jiwa anak-anak dengan duit lebih daripada harta aset. Kawan kita buat macam tu. Sampaikan satu surau tu nama Madrasah Syabab di Kelang, Meru. Surau tu surau para pemuda. Penasihat dia 25 tahun. Pengurusi dia 23 tahun. Imamnya baru 21 tahun. Semua geng muda. Tak kira anak siapa punya politik itu belakang kira. Semua pakai seronok tengok. Surau tu hanya untuk anak muda buat program. Pergi ceramah. Uish.
Tengok orang tua tak ada. Dia kata orang tua tak dibenarkan naik. Amboi. Dahsyatnya dia budak ni. Orang tua nampak turun-turun. Duduk di bawah. Orang yang atas ni orang muda-muda je. Tapi kerja dia orang malam macam jalan konvoi motor semua sahabat saya tuan-tuan sekalian. Duit dia, kereta dia, rumah dia tak ada masalah. Dia doktor. Kenapa dia mengajak al-amru bil ma'ruf? Ratusan budak-budak ikut dia. Sebab apa? Seorang yang baik, pemimpin yang baik, dia create something how to tarik anak-anak muda supaya buat benda baik. Gotong royong, kenuri, jaga jalan, semua ada orang buat. Tuan-tuan, budak-budak suka merempit, kan? Yang kita tahu, ni anak apa? Tu anak ojek. Eloklah ada anak berempit, ayah tak datang masjid. Ini kata AJK, bukan kampung paya, kampung tasik. Tuan-tuan, ni anak apa? Anak si Din tu, memanglah Din pun susah mari masjid. Anak jadi pelisit. Kata pengurusi masjid kampung tasik dia ni. Kampung paya bagus. Tuan-tuan, itulah kerja JK dia, cuma budak muda. Budak-budak muda, dia nak jadikan dunia entertainment. Kita tak boleh buang masalah hiburan budak. Tak boleh buang. Tuan-tuan, nak merdekakan daripada perangai jahat kepada baik, siapa yang nak create? Kita, pemimpin dalam masyarakat. Malam-malam dia nak rempit, jom rempit, tak apa. Ubah acara, imam akan baca doa selamat. Sampai rempit ada 100 biji, imam datang, Al-Fatihah, ada perubahan bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil. Budak-budak batik angkat tangan dia seru dengan amin. Ya Allah, selamatkanlah rempit kami pada malam ini. Amin. Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan dan akhirkan dengan kebaikan. Ya Allah, amin. Ya Allah, jauhilah musibah dan kemalangan. Amin. Siapa nak mimpin? Kita yang tua ni lah. Takkan kita nak tumpang merempit sekali. Maka imam tu, tuan-tuan, dia start pukul 3. Azan masjid. As-salatu khairum minan naum. Bro. Tuan-tuan, ya agak boleh buat tak? Agak boleh buat adik. Kalau budak remaja di dakwah macam itu, pukul 5 suku dah dekat masjid, buat tahiyat, buat tahajud. Malam besok imam tu siap dengan baju dengan seluar, dengan helmet, rempit sekali. Buka-buka helmet, dia tengok, macam pernah tengok, kata polis. Ini bukan pengurusi masjid Kampung Paya ke? Yes bro, cakap je orang muda dah, tuan-tuan. Ustaz ni bagi pandangan hau biru malam ni nak. Tak, sebab kita tak buat. Sebab kita lebih kepada negative thinking daripada positive thinking. Itulah kita punya attitude. Our ration, our race, our nation, itulah masalahnya. Nak menega apa nak menega apa, bukan senang menega ni Orang ni dah menega nak untung apa. Tengok si Din dia buka 2 minggu tutup. Itulah kerja orang kita bercakap. Kita cadang, kita nak buat kedai dekat masjid. Orang kata sama-sama AJK bergaduh. La ilaha illallah. Pengurusi kata bukan Kampung Paya ni, Kampung Tasik. Kita dapat cadangan. Dicadangkan untuk kita membuka koperasi masjid. Kata bang, saya rasa macam suara Naruto Shippuden dah punya. Kata bagan belia, kami setujulah tuan. Bergaduh pro and con. Yang ni pro, yang ni kontra. Lalu apa dia? Aduh, Nazir tepuk meja. Saya bagi cadangan duk tikam bidah buat apa? Dah, lepas tu keluar lah. Tak bercakap dengan Nazir pula. Inilah panggil bangsa kita. Merdeka 60 years old, 19 ataupun
2019 tolak 1957, 62 tahun. Itulah pemikiran kita, how to be success. Tuan-tuan, nyanyi bukan inilah barisan kita, bukan main yang ikhlas berjuang. Nyamuk lalu nak masuk tak boleh. Bohong. Bergaduh tak habis-habis. Macam Bilal, suara sedap. Ni Bilal orang mana ni? Bilal Rabah. Orang sini ke? Orang Memang. Tanya dia gaji dia berapa? Berapa pendapatan masjid bagi? Suara bagus. Kau ingat senang nak dapat suara? Ingat bapak kau bagi? Nak jadi imam, tanya imam gaji berapa? Nak sedap, bayar sikit. Kalau bayar sikit 400. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau subuh budak tak datang, dengar macam hantu. Iyyaka na'budu, iyyaka. Budak lari balik. Tuan-tuan, dah 400. Nak senang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Dah tak? 2000. Bilal azan hak 300. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, tu 300. Hayya 'alas salat. Lagi ada suara. Dia bunyi, hayya 'alas salat. Semua ada pada apa ni? Pasal apa? 300 dah. Nak sedap? Allah. Tentu pun sedap dah. Allah. Sebab khaysyum halqum mesti baik. Orang suara sedap tak boleh sumat hidung. Yang tinggi hidung lagi baik. Yang kemek ni pun okey. Allah. Bukan A. Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2000. Asalkan Bilal, asalkan imam, asalkan pengurusi masjid, asalkan ni. Alah, lillahi ta'ala. Kalau ta'ang ta'ala. Tak maaf lah tuan, bukan kasar. Sebab kepala otak jumur tidak menganjak paradigma pemikiran tak boleh berubah. Sebab apa? Kalau nak berubah, sistem lama tetap tak boleh berubah. Betul atau tidak? Imam Masjid Bilal, Alhamdulillah. Macam lagu jazz hihak. Ya aku dah kata pada kamu, kamu yang buat macam itu. Bunyi khutbah begitu. Marilah sama-sama kita memerdekakan diri kita. Sama ada akidah kita, akhlak kita, perangai kita, semua makmum jadi kunyit. Saya buat imam. Sebab imam pun kunyit. Bukan imam sini, Kampung Tasik. Tuan-tuan, lepas tu alhamdulillah, marilah sama-sama kita mendaulatkan agama Allah di atas muka bumi hari ini. Orang begini oh. Tuan-tuan, sebab apa tuan? Saya ni Tuan Nazir, Tuan Berusi, umur muda 50, masuk 80, jangan haraplah boleh buat macam tu. Ya, saya ni ada asma lelah.
Terus bangga lah sebab tu orang suara sedap, umur sedap, tanding muda je tuan. Gunakan muda dia orang tu macam Bilal kita tu. Amal kita suara tak bagus jadi penasihat sahaja. Awak yang jadi imam malam ini. Kenapa macam tu imam? Hak muda kena buat-buat tolak. Suara awak ni alhamdulillah sedap betul bila jadi imam. Minat saya. Ini tidak bila dia mari lewat sikit dah lah main motor buruk. Penongkap dia lambat sangat, imam muda tolak aja. Dia tak semayang tuan-tuan, dia merajuk, dia start motor balik, mangkak punya imam. Ada tuan-tuan. Telinga kita ni. Ada seorang tu pula tuan-tuan. Ni hebat juga, dia ni tajwid. Dia cikgu biasa je, tapi imam tu baca silap sikit. Dia pergi ambil mak imam tu, ni al-amru bil ma'ruf ni, wa nahyi anil munkar. Dia pergi ambil imamnya tu. Dia kata imam kita ni tuan-tuan baca Fatihah tak kena. Kalau Fatihah tak kena tajwid maka sembahyang kita tak sah. Orang confuse tu. Siapa nak sah dan nak sah tidak sah orang? Ego. Yang ada ilmu dalam masyarakat ego pula. Bila ada kesatuan penyatuan bangsa ataupun ummah, tak boleh bergaduh. Tengok tuan-tuan, tu antara dia. Kemudian yang terakhir ringkaskan, wa nahu anil munkar an-nahyu anil munkar. Apa maksud dia? Tuan-tuan refer dalam ayat Quran, kasus saya tidak ada ayat bermula dengan wa yanhauna anil munkar wa ya'muruna bil ma'ruf. Tuan-tuan kan? Semuanya ma'ruf dulu, munkar kemudian. Sebab apa? Kalau ajak anak muda solat, rakyat semua solat, automatically masa itu dah tinggalkan kemungkaran. Betul atau tidak? Ni buat kuliah malam ni. Ni mungkin ada drama, kan? Ada dia yang pertama, lagi apa lagi? Natang apa lagi drama kasih cinta, neraka, apa menatang lagi. Ya, semua ada. Ni time tiba-tiba dengar kuliah, automatically dia tak tengok drama. Al-amr bil ma'ruf ni ajak orang buat benda baik, insya-Allah tuan-tuan sekalian, automatically orang tinggalkan benda yang mungkar. Yang ini yang dikata oleh Allah suratul Hajj ayat 40, kalau dah merdeka beri kuasa buat benda ni, insya-Allah kekal kemerdekaan kita. Itu antara dia. Itu satu. Tuan-tuan, kalau lihat yang kedua, saya nak ambil tentang relate dengan hijrah atau merdeka. Tuan-tuan kenal tak seorang sahabat yang bernama Rib'i bin Amir? Rib'i bin Amir ini dia bukan ketua tentera, tapi Rib'i bin Amir ni dia merupakan speaker majlis perunding peperangan Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah ini disebut di dalam sejarah, iaitu perang Al-Qadisiyah lawan tentera, ketua panglima tentera Parsi namanya Rustum. Tentera Islam datang daripada jauh Madinah, dari Madinah jauh, hanya lebih kurang 30,000 lebih. Dalam bahasa kasar, cari pasal. Siapa cari pasal? Rustum kata ni cari pasal, biar dia orang mari cari pasal. Rustum menunggu. Tentera Rustum lebih kurang 240,000 orang lebih kurang. Tentera Islam 30,000 lebih kurang. Ikut akal memanglah tak boleh menang seorang nak lawan 7 atau 8 orang. Tapi tuan-tuan, jiwa hijrah, jiwa merdeka, maka pihak Rustum panggil salah seorang wakil untuk berunding. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas hantar siapa? Sa'ad bin Waqqas menghantar Rib'i bin Amir, orangnya kerdil, orangnya kurus, naik pula kuda yang halus, yang kecil, pakaian compang camping, bawa perisai satu, pakai tengkolok, apa nama senjata satu, kemudian bawa pedang satu. Naik kuda, dia tak turun sehingga masuk dekat balai raya singgah sana Rustum tu.
Ni jiwa merdeka, jiwa orang yang berhijrah. Dia berani, tuan-tuan. Rabi' bin Amir pakai baju compang-camping, baju lusuh, sedangkan Rustum duduk singgah sana. Dia punya taj, yakni dia punya apa ni? Apa panggil? Mahkota dia tu buat daripada emas dan permata dan berlian. Kemudian permaidani dia depan lebih kurang dibuat bersutra dengan ikatan-ikatan benang emas. Bantal-bantal dia wisada dia buat daripada bantal, daripada kulit dia, ataupun dibuat daripada kain sutra. Tapi Rabi' bin Amir ni, dia mari seorang-seorang, dia masuk dalam sampai pijak kepala kapet tu, kuda dipijak atas tu, baru dia turun sambil pegang perisai, sambil tongkat pedang di atas kapet. Tuan-tuan, apa jadi kapet kawan tu? Pedang dia tajam. Dia heret kapet tu, terkoyak. Lepas tu tentera Muslim kata, letak senjata, simpan senjata kamu, wahai wakil tentera Islam. Bakat nak dah ni, pedang semua. Apa kata ribai dengan penuh keberanian orang jiwa hijrah, jiwa merdeka. Dia kata, ai mari sini, beritahu, you all yang panggil ai mari sini. Kalau you all tak suka dengan cara I boleh balik sekarang. Dia kata, saya datang tempat Tuan, Tuan yang undang, bukan saya yang minta nak datang tempat Tuan. Kalau Tuan tak suka cara saya boleh balik sekarang juga. Rustem kata, sudahlah kamu semua, izinkan dia datang jumpa saya sekarang juga. Biarlah dengan cara dia, apa dia boleh buat pun. Gitu. Mari. Lepas tu, faqalu lahu, pembosam-bosam tanya, kamu mari nak perang dengan kami ni untuk apa? Tak padan dengan 30,000 nak lawan kami, tengok berapa kilo panjang ni. Tuan-tuan, dia datang macam seorang samsing, bukan jiwa pengecut. Apa jawapan dia? Dia tak kata Khalifah Amir Mukminin Umar hantar, dia tak kata Sa'ad hantar. Apa dia jawab? Allahu bata'athana. Tu jiwa merdeka. Allah lah yang mengutus kami, linukhrija man syaa min ibadatil ibadi ila ibadatillah. Oh, memang power skrip ni. Allah lah yang mengutus kami mari sini nak keluarkan manusia yang dikehendaki oleh Allah supaya tahan sesama manusia, takut manusia, tak berani dengan orang. Kepada mereka ini takut dan tunduk kepada Allah. Dan kami mari Allah hantar kami supaya nak keluarkan manusia daripada agama-agama yang zalim kepada adalatil Islam, kepada Islam yang maha adil. Oh, dia bercakap macam tu, kita jadi resis lah, lebih kurang bunyi gitu dah. Kita kalau cakap lebih sikit resis, itulah kepala otak kita sekarang. Dia bukan resis, tapi dia berani. Yang kedua, kami diutuskan oleh Allah untuk mengeluarkan manusia daripada dhiqid dunya ila sa'atiha. Kami keluarkan manusia, Allah utus kami untuk keluarkan manusia supaya diberi kesempitan atau kezaliman agama-agama yang lain kepada keadilan Islam. Allahu Akbar, tuan-tuan. Cerita beradil Islam ni, tuan-tuan, orang ramai Yahudi, orang Badui masuk Islam kerana apa? Perbicaraan pun dah adil.
Saya teringat satu kisah Sayyidina Umar. Dia beli satu kuda daripada orang Badui. Lepas dia beli, dia jauh, tiba-tiba kaki kuda tu terpelecok, patah. Lah, dia dapat, aku kena tipu dah, rupa-rupanya barang tak bagus. Kata kita beli kereta, berdekawan, pakai-pakai tak ada sampai lukut, kita yang melukutnya. Kena tolak, celaka peti simat ni, rupanya enjin pun dah teruk dah. Lalu Sayyidina Umar return balik, U-turn, patah balik, kemudian jumpa Badui. Hei orang Badui, kuda kamu ni kuda yang tak bagus. Saya pakai beberapa kilometer, kaki dia dah patah. Nampak gaya awak nak menipu saya rupanya. Kata Badui, wahai tuan, saya jual dekat tuan tadi, kuda tu cantik, cergas tuan. Bila tuan naik, patah kaki dia, saya tak akan ambil balik. Saya tak akan bagi duit dekat tuan. Mana boleh, ini tak betul, ini khianat bla bla. Panggil seorang sahabat. Sahabat kata apa? Ya Amirul Mukminin, apa masalahnya? Cuba ceritakan dekat saya. Beginilah, tadi saya beli kuda tadi cantik dan segar sehat. Bila saya naik kuda 5 km, kakinya patah. Nampaknya dia nak tipu saya rupanya. Saya tak buat macam itulah. Gitu. Tuan, saya jual tadi kuda tu cantik, masih segar sehat tuan. Jadi saya lantik awak, hakimilah kami berdua. Apa kata sahabat Allah? Apa nama sahabat dia? Peringat tadi, lupa dah. Tak apa. Beginilah ya Amirul Mukminin. Ni tuan-tuan, Amirul Mukminin ni bukan ketua kampung, bukan MPKK, bukan yang berhormat. Dia ibarat macam tu Perdana Menteri. Tapi boleh dengar cakap kawan tu sahabat dia. Apa sahabat beri cadangan? Beginilah tuan, saya cadangkan 2 pilihan. Tuan pilihlah mana satu yang tuan hendak. Terpulang kepada tuan. Baiklah, saya sudi mendengar apa pandangan awak. Beginilah tuan, saya cadangkan tuan pakai sajalah kuda ni. Alang-alang dah beli, tuan pakailah saja. Satu. Yang kedua, kalau tuan tetap berdegil nak bagi balik, tuan kena bagi kuda ni sebagaimana tuan ambil kuda ni dulu. Faham tak? Ni otak orang berani. Tak kira dia tu siapa, Amirul Mukminin melantak, tapi otak orang yang adil. Kalau tuan nak pakai, tuan pakai terus je lah. Ini bahasa orang-orang sini kampung paya. Kalau dia pakai je lah. Kalau tuan nak pulangkan semula, pastikan kuda ni sihat macam dulu. Pakai tak sihat lah kuda tu. Sayyidina Umar lantik dia sampai lebih kurang zaman dia. Umar, la ilaha illallah, nama sahabat. Malam tadi pun nak sebut, si lupa. Malam tadi pun sama poin ni. Umar, Osman, Ali dan Muawiyah. 4 generasi. Dia meninggal waktu umur 160 tahun. Dilantik jadi hakim. Hakim cukup adil. Apa dia? Islam ni adil. Dia tak kira kamu tu siapa. Who are you and who am I? Bukan dia punya gap. Dan kata Rabi' bin Amir, Allah hantar kami ni dengan agamanya nak cerita kepada hamba-hamba yang dekat sini. Siapa yang ikut agama kami, kami redha, kami balik. Siapa yang enggan, kita kena perang. Bahasa tu bahasa orang perang, kan? Ringkas cerita, tuan-tuan sekalian, Rustum kata, beginilah, awak bagi tempoh dekat kami fikir dulu selama 3 hari. 3 hari fikir. Kata Rabi'i, baiklah tuan,
terpulanglah. 3 hari pun boleh, seminggu pun boleh. Masa dia nak balik, tengok apa kata orang Rustum. Masa dia nak balik, orang tanya dia, apa dia? Adakah kamu ni ketua Parlimen Islam? Tengok segmen dia. Minta maaf sebelum nak balik. One question please. I just want to ask you, are you leader tentera Islam? Apa? Rupanya jawab, Allah, rasa-rasa kalau kita ni kecut dah, kencing pun tak keluar. Seorang-seorang kita pergi menghadap ratusan ribu tentera. Macam gajah dengan semut. Dipijak mampu kita dibuatnya. No. उसके दिल के अंदर ईमान बहुत है. Allahu Akbar. Tuan-tuan, lah dia kata apa? Tidak, kata dia, saya bukan ketua pun. Orang kata bukan ketua. Habis tu gini, kami ni orang Islam umpama satu jasad. Yang atas tak tindas kami, dan kami tidak mengkhianati yang atas. Kami ni umat Islam satu jasad. Faham tak? Maksud dia, kalau berpecah, masing-masing dengan ketakutan masing-masing. Kalau bersatu, kamu tengoklah sekarang. Dan ketua kami tak khianati ketua kami. Akhirnya berperanglah 3 hari. 3 hari 3 malam. Akhirnya Rustum pun kena bunuh. Tuan-tuan, bayang kepala kita. Sebab apa? Nahnu kal jasad. Kami ni macam satu badan. Ba'duhum awliya'u ba'. Ba'duhum awliya'u ba'. Al-mu'min kal bunyan. Orang beriman macam tu binaan. Kota Formosa tak runtuh sampai sekarang. Ada lagi sekarang ni kat Melaka. Sebab apa? Dia punya konkret kuat, dia punya batu-bata disusun. Itulah umpama dari Nabi SAW. Kalau kami berpecah, kami akan kalah. Kalau kami bersatu, kamu tunggulah nanti. Akhirnya, bayangkan 30,000 orang lebih lawan 200,000 lebih. Ni, tak masuk akal. Hello, I repeat, I berani bercakap, main akal, tak masuk akal. Bayangkan kalau seorang, kita lawan seorang, tengah, kita duduk tengah, 7 orang lawan. Kalau bawa galah panjang katok pada mati dah. Nampak tak? Seorang bawa buluh, 7 orang, kita duduk tengah pakai pedang. Katok kepala, katok punggung, mati kita. No, mati bukan persoalan dia. Menang bukan persoalan dia. Kalah bukan persoalan dia. Tapi perjuangan tetap berjalan macam biasa. Lepas tu dia orang sukses. Tuan-tuan, 9.30 dah. Habis dah tahlil tu. Tuan Nazir berilek, jadi biar jago panjang. Allahu Akbar tuan. Dan yang tak akhir, faham tu? Mereka hijrah pun boleh kurang campur lah. Yang tak akhir, awal Muharram. Muharram tak ada apa-apa istimewa, melainkan bulan ini dipanggil bulan Allah. Nak tahu istimewa tak istimewa bulan Muharram ini? Bulan yang diharamkan dari selain bulan Rajab di perang. Kena faham? Tak apalah orang tahu. Tapi paling baik ialah, yang paling kita tak boleh tinggal, yang paling kita kena buat ialah apa dia? Jangan lupa berpuasa pada hari Ashura. Bukan buat makan bubuk sura. Faham? Buat bubuk sura tu buat juga, tetapi puasa kena buat. So saya syorkan kepada pihak pengurusi masjid, 10 hari bulan tu buat buka puasa ramai-ramai dekat masjid Kampung Paya ni. Kemudian solat maghrib. Kalau ada jemputan kuliah, panggil ustaz-ustaz mana main kuliah. Kuliah tentang, tak kira lah bubuh benda.
kena puasa Ashura. Nabi kata apa dalam hadis sahih? Puasa Ashura itu Nabi mohon daripada Allah, Nabi mohon daripada Allah supaya dosa umat dia diampunkan pada setahun yang lalu. Puasa Arafah setahun sebelum, setahun kemudian. Tuan-tuan, kalau mikir tentang dosa ni, rasa tak ada dosa kita ni selari bulan. Cuma kita ni melampau, tak terima kasih pada Allah. Puasa Ashura tu hari 10, Nabi memohon daripada Allah supaya umat dia diampunkan dosa yang lalu, setahun yang lalu. Lalu tuan-tuan sekalian, nak ikut cerita kisahnya, Nabi berpesan kepada kita, kalau boleh berpuasalah sebelum sehari atau selepas sehari. Maksud dia sebelum atau selepas. Sebab Nabi jawab dalam hadis sahih juga, Nabi kata supaya puasa Ashura itu berbeza dengan orang Yahudi. Yahudi juga berpuasa pada 10 Ashura, asal dia. Lalu Nabi tak nak sama dengan Yahudi, Nabi kata tolong puasa 9 atau 11. Dan Nabi sebut akan datang kalau ada masa untuk aku hidup, aku akan berpuasa pada 9 Muharram. Maksud dia yang paling baik puasa ialah 9 dan 10, iaitu jatuh pada hari Senin depan, iaitu sama tarikh 9, dan juga 10 hari Selasa. Puasalah. Yang 10 tu al-amru bil ma'ruf, pihak masjid siang tu buatlah bubur Ashura, nak makan apa makanlah, nak berterkedarah apa berterkedarah lah, nak makan orang. Lepas tu Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita berbakat makan, potong bubur Ashura, makan tuan-tuan sekalian. Kenapa? Itu sahaja fadilat yang ada dalam bulan Ramadan, bulan Muharram. Kenapa sahabat-sahabat tanya, puasa di bulan apakah yang paling afdal? Nabi jawab, puasa di bulan Syahrullahil Muharram, bulan Allah yang bernama bulan Muharram. So, tak lewat lagi, ilmu dah dapat malam ni. Ambil kesempatan hari Jumaat sekarang nanti, pihak pengurusan masjid bagi tahu, insya-Allah. Saya rasa ramai sponsor sini, tuan dan pengurusi, dia berbuat suara, kita nak makan berapa orang, buat insya-Allah pakat gotong royong. Ibu-ibu di belakang yang hak period, yang terpeleot dan sebagainya, mari sini untuk potong sana potong sini, pakat-pakat masak bagi kaum ibu yang ABC, yang Allah bagi cuti tu, pakat masak kan. Insya-Allah rasakan. Kokok kalau tak pernah buat tahun ni insya-Allah. Boleh tak boleh? Siapa yang nak puasa 9-10 kat tangan? Orang perempuan tak ada langsung. Kan? Cuti. InsyaAllah puasa tuan pengurusi nampak dah. Yang mari orang yang sama besar betul dah tuan-tuan sekalian. Puasa Isnin ataupun Selasa. InsyaAllah. Tapi Ustaz, Allah tak tahan Ustaz Isnin bla bla bla. Tak apa. Kalau niat dah ada tapi tak mampu juga nak puasa sampai petang pukul 12 tengah hari itu, lalu lori KFC. Rasa macam sakit ulu hati ni. Kan? Gitu. Nampak ayam tu macam nampak orang Tina jadi di muka dia. Macam orang Tina duduk pakai seluar dalam dengan tutup buah dada dekat tepi pantai Port Dickson tu. Gila kita. Buka puasa sampai jadi gila macam tak payahlah. Tapi 10 Ashura tu jangan tak puasa. Tapi yang paling baik ialah nak menkhilafkan Yahudi, jangan ikut puasa macam dia orang. Buat apa? 9 dan 10 atau 10 dan 11. Kenapa? Hari itu hari Rabu. Sambung lagi hari Khamis, puasa Khamis. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan sekalian, 9.30 lenguh dah bercakap ni. Tuan. Saya tak tahulah tuan-tuan tak faham. Saya ingat nak berhenti 9 suku tadi ni. Ya, orang dah hantar dah, jadi pergi tak? Dah depa kacau dah. Saya kata teruskan. Bukan saya nak kepala tahli, saya nak pergi rai sahaja. Mana dah nak ceramah kadang-kadang, ya Allah bangun balik jenazah dalam kubur tu. So insya-Allah tuan-tuan sekalian, harap ibu-ibu di belakang faham apa yang saya sampaikan.
Dan insya-Allah moga-moga pertemuan kita ini pertemuan yang akan dibicarakan oleh Allah di hadapan Allah pada hari mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin insya-Allah. Dan moga-moga tuan-tuan sekalian doakan negara kita Malaysia yang tercinta ini aman, makmur, damai, permai, indah, harmoni, bahagia, sejahtera. Kekalkan kemerdekaan. Jangan merdeka fizikal sahaja, tapi biarlah merdeka spiritualnya, merdeka daripada maksiat. Dan penutup dia Nabi sebut dalam hadis sahih, orang yang berhijrah ialah man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berani ada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu moral of story kalimah hijrah. Saya ulang balik. Apa makna hijrah? Kalau dulu ibu-ibu jenis pemarah, baran, bapa-bapa jenis marah, baran, isteri masak silap dan lambungnya pinggan mangkuk, isteri pula baran juga. Suami kata, "Mana air teh? Engkau ni teh." Waktu marah laki dia. Berubahlah, abang nak teh. Suami bala, "Mana teh saya?" Bahasa lembut. Kenapa? Hijrah bercakap gebaran, cakap kasar dan sebagainya. Faham tak faham? Adik-adik, anak-anak muda mungkin hijrah tahun ni, try tengok dulu tahun lepas, tahun 1940 semayang sehari 3 waktu je. Tahun ni try, cuba 5 waktu sehari semalam. Puasa penuh tak? Solat okey? Alhamdulillah. Ayah mari. Ayah. Mana ayah? Hilang dah ayah dia. Iya ke ayah datang ni? Ayah mana? Ada? Tak kena ayah dah. Ni dek. Ini semua ayah adik ni. Faham tak? Ni tuan-tuan ni bakal ahli parlimen Port Dickson akan datang. Jadi mana tak mustahil, tak mustahil. Betul tak? Kita tengok nama apa dek? Nama apa dek? Aiman. Apa? Aiman, betul? Aiman bin Salahuddin. Jangan cari ayah. Tapi nama ayah tak tahu macam mana. Aiman bin Abdullah. Ni bakal calon-calon akan datang. Tak mustahil. Saya bakal lepas PRI 15. Kan? Macam tak mustahil kan? Jangan minta doa jadi agung, sudahlah. Tu kerja gila. Malaikat pun terkejut. Gila dia ni minta jadi agung. Nak jadi orang berhormat, insya-Allah. Tuan-tuan ada kuasa, ada pangkat, jangan sombonglah. Kalau lama kita akan jatuh juga. Lama jatuh maksud bukan jatuh kerana kalah, tidak. Kita tua sampai nak lantik kita dah. Faham tak faham? Insya-Allah moga ada kebaikan. Doakan ibu-ibu di belakang. Kata orang dulu bercinta, kenang aku dalam doamu. Dan kata-kata saya Ustaz bin Barim, doamu dalam doaku dalam doamu. Faham? Doakan alim ulama kita sihat, boleh? Sihat, walafiat bagian insya-Allah. Dan akhir kata pantun 2 kerat, jangan beritahu dekat masjid Kampung Tasik. Pantun ni rahsiakan, namanya bunyi dia macam ni 2 kerat, pucuk paku ubi kayu. Thank you. I love you. Gitu aja. Wallahu alam, yang baik datang daripada Allah, yang lemah dari diri sendiri. Kalau ada kalimah-kalimah yang terkena pada mana-mana pihak, itu berkebetulan semata-mata, tidak yang hidup atau yang bakal mati. Siapa-siapa terasa tu insya-Allah, ya, moga-moga buat terbaik insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.